Erhu merupakan salah satu alat muzik yang ikonik kepada orkestra Cina. Erhu mula berasal pada dinasti Tang dan ia mempunyai sejarah lebih daripada 1000 tahun. Pada masa itu, Erhu diperkenalkan oleh penduduk minoriti yang berduduk di wilayah utara Cina dan diberi nama Xi Qing. Selepas itu, nama ia terus diubah kepada nama yang berbeza seperti Ji Qing, Hu Qing dan diberi nama Erhu pada akhirnya. Pada 23 November 2019, kumpulan kami telah membuat lawatan ke Lee Labor Chinese Orchestra untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut tentang alat muzik Cina, Erhu. Kami berasa gembira kerana dapat melakukan temu bual dengan Encik Leong Han Kui. Beliau merupakan seorang jurulatih orkestra Cina yang berpengalaman dalam bidang orkestra Cina. 我叫梁汉奎，是从10岁开始接触到华乐的，然后就一直到 Form 6完毕过后就开始从事这个音乐的教学，到现在。Encik Leong berkata tentang sebab beliau pilih untuk belajar orkestra Cina ialah beliau mengenali orkestra Cina dahulu dan dapat mencari rasa yang disukai dalamnya. Encik Leong bermula mempelajari seruling pada masa itu dan mula belajar alat muzik Cina lain dengan matlamat untuk menghasilkan hasil muzik sendiri. Pada masa dahulu, rambut ekor kuda yang diguna untuk membuat busur Erhu tidak dapat dicari dalam seluruh negara China dan bahan tersebut hanya boleh didapat dari Mongolia. Hal ini demikian, bahan busur ekor kuda banyak dibawa dari Mongolia ke China untuk diproses dan menjadi busur Erhu. Perkara ini diketahui oleh pihak barat dan mereka juga menggunakan bahan yang sama untuk menghasilkan busur biola. Biola mempunyai 4 rentasan, manakala Erhu hanya boleh diempuri dengan 2 rentasan. Perkara ini amat menakjubkan pihak barat pada masa itu. Tetapi, bukan semua lagu boleh diambut oleh Erhu yang hanya mempunyai 2 rentasan. Salah satu contoh lagu yang tidak dapat diselesaikan oleh Erhu ialah Liang San Bo Yu Zhu Ying Tai. Erhu dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian dan setiap bahagian mempunyai ukiran dan diperbuat daripada bahan yang berbeza. Yang pertama, tube Erhu merupakan bahagian yang paling penting dalam keseluruhan Erhu. Fungsinya ialah menukarkan getaran dari busur Erhu kepada bunyi atau muzik. Seterusnya, bahagian kulit Erhu. Bahagian ini merupakan satu lapisan membran di sisi lain tube Erhu. Bahagian ini diperbuat daripada kulit ular sawah, iaitu phytum dalam bahasa Inggeris. Selain daripada itu, kutub Erhu merupakan bahagian yang paling penting untuk berfungsi sebagai sokongan kepada bunyi Erhu. Bahagian ini diperbuat daripada kayu cendana. Akhir sekali, busur Erhu yang agak sama dengan busur biola. Ia diperbuat daripada buluh jiangzu, iaitu buluh muda dalam bahasa Melayu, manakala rentatannya diperbuat daripada rambut ekor kuda. Selepas menyiapkan temu bual dengan Encik Leong Han Kui, kami juga dapat peluang untuk menjalankan temu bual dengan ketua Erhu di Lee Labor Chinese Orchestra. Beliau bernama Encik Lai Yiming. Menurut temu bual dengan Encik Lai Yiming, sebab Erhu merupakan sebarang yang penting kepada budaya Cina ialah ia dapat mewakili bukan sahaja budaya Cina tetapi juga tradisi Cina. Masyarakat Cina dahulu sungguh menggunakan Erhu untuk menggambarkan keadaan semasa diserang oleh Jepun. Oleh itu, Erhu juga dapat mengingatkan generasi muda yang akan datang tentang peperangan adalah sesuatu yang kejam. Kami amat bangga kerana Encik Lai bersetuju permintaan daripada kami untuk melakukan persembahan Erhu yang pendek. Selepas temu bual dengan Encik Lai Yiming, kami mendapat informasi yang lanjut berkaitan dengan Erhu. Selepas itu, kita juga dapat peluang untuk menjalankan temu bual dengan salah seorang pelajar di Lee Labor Chinese Orchestra. Dia bernama So Yong Ren dan mempunyai seorang pelajar darjah 6. Pada mulanya, So Yong Ren tidak pernah fikir tentang dia sendiri akan menyertai orkestra Cina, sebab kenyataan dia hanya kerana dipaksa oleh kakak dia.
Walaupun Zhou Yongren dipaksa oleh kakak dia untuk menyertai orkestra Cina, dia pun memahami kesonoran muzik Cina pada akhirnya dan mula merancangkan untuk memuatnai muzik video sendiri ke sosial media. Kes ini memberitahu kita, setiap manusia memberi peluang untuk membuat pemilihan sama ada dipengaruhi oleh kandungan sosial media atau menghasilkan kandungan sihat dan menyebar tingkah laku yang positif kepada orang lain. Pada zaman digital ini, sosial media mempunyai sesuatu alat yang amat membantu untuk mempromosikan erhu. Encik Leong menggelakkan para pemain erhu yang berbakat memuat naik video persembahan atau video yang bermaklumat untuk mengajar erhu ke sosial media supaya dapat mempromosikan erhu kepada golongan muda pada masa kini. Akhir sekali, kita mendapat satu kesimpulan, iaitu erhu mempunyai satu alat muzik yang dapat mewakili budaya Cina di Malaysia dalam bidang muzik. Seperti kata Encik Leong Han Kui, kita amat berharap para pemain erhu atau alat muzik Cina lain boleh mencipta peluang untuk mempromosikan alat muzik erhu kepada negara lain selain daripada Malaysia. Kita juga berharap alat muzik erhu dapat diketahui oleh generasi yang akan datang dan dapat mewakili budaya Cina pada mana-mana zaman. Akhir sekali, inilah tamat video kami. Kami amat berharap para penonton berasa gembira dan dapat mempelajari informasi lanjut tentang erhu. Sekian, terima kasih.